1444 Hijrah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 144. Allahu Akbar. Ayat yang ke-125. 125, 126, 127. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يجعل صدره كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا وهذا صراط ربك مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما
Ya Allah, rezekikanlah kami istiqamah dengan Al-Quran, Ya Allah. Janganlah jadikan kami dari kalangan orang yang meninggalkan Al-Quran, seperti mana Nabi-Mu telah mengadu kepada kamu dengan berkata, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ani mahjura. Ya Tuhan, sesungguhnya kaum aku telah meninggalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Ini satu amaran, satu tahdid daripada Allah. Ayat 125. Banyaklah di dalam Al-Quran ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, bercakap macam ni. Maknanya satu amaran, satu penegasan daripada Allah. Allah kata, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepadanya petunjuk, hidayah, Allah Taala pelapang dadanya untuk menerima Islam. Dia tak berasa susah. Dia melihat bahawa setiap teguran, setiap nasihat, setiap kata-kata yang benar itu adalah satu benda yang menguntungkan dia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala selalu sebut dalam Al-Quran, wadzakir, wadzakir, wadzakir. Apa maksud dia ya? Berilah peringatan, berilah peringatan, berilah peringatan. Pasal apa? Inna fa'atiz zikra. Sesungguhnya betapa beruntungnya peringatan itu, betapa bermanfaatnya peringatan itu. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu menguntungkan, memberi manfaat kepada orang-orang yang percaya, orang yang yakin. Adapun orang yang tak percaya, dia melihat teguran itu macam nak hantam aku, kira nak bubuh aku, kira nak kata aku. Tak betul. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, realiti fitrah Islam ini dia datang dengan larangan. Sebab apa? Sebab manusia ni selalunya dia ghalib, dia lalai. Apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mari, awal-awal sekali ialah larangan. Boleh tengok gua nak cakap ucapan syahadah kita kata apa? La ilaha. Mana penafian. Hampa kena tolak habis semua ni. Kemudian barulah isbat illallah. Maknanya betapa dalam kehidupan kita tuan-tuan dan puan muslimin dan muslim, betapa banyaknya benda-benda yang tak betul dengan syariat yang dilakukan oleh manusia. Maka Islam datang untuk mencegah benda-benda tu, untuk melenyapkan, menghilangkan benda-benda tu. Kenapa? Kerana Islam adalah agama yang fitrah, adalah agama yang suci. Tidak ada padanya benda-benda yang Allah Ta'ala tak berkenan. Maknanya kena bersihkan benda tu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. No? Betapa untungnya Muhammad orang-orang yang membersihkan jiwanya. Betapa beruntungnya orang-orang yang membersihkan jiwanya. Betapa ruginya orang yang mengotorkan jiwanya, iaitu dengan kerja buat yang tidak betul. Kerja buat yang kita buat yang mencetuskan daki, yang mencetuskan karatan dalam hati itu ialah kerja-kerja yang maksiat, yang salah, yang bercanggah dengan syariat Allah. Perlu dihakiskan benda tu. Sepatutnya kita kena berterima kasih kepada Rasul. Kita kena berterima kasih kepada Rasul. Kita kena berterima kasih kepada orang yang memberi teguran. Bukan kita menjauhkan diri, apatah lagi membenci orang-orang yang memberi teguran. Tapi itulah realiti yang berlaku. Orang yang memberi teguran, orang yang mengajak orang yang habaq orang, selalunya disisihkan, dibenci. Pasal apa? Mereka duk anggap kata kawan tu benci, dengki, kata dia tak boleh buat maksiat, duk gaduh dengan orang. Siapa nak dengki hamba nak buat maksiat? Siapa nak dengki hamba nak buat syirik? Siapa nak dengki hamba nak buat kemungkaran? Orang nak tegur supaya apa? Supaya kamu itu betul-betul berada di atas landasan yang telah Allah Subhanahu wa taala buat, supaya kita selamat. Kita tak maulah
melihat kawan-kawan kita menyimpang daripada jalan yang sebenar. Cuma adalah kaedah-kaedah, cara-cara di dalam memberi teguran. Ada orang dia tegur cara lembut, ada orang dia tak tegur. Dia berkawan. Dia tak tegur, dia berkawan. Kawan buat apa pun tak apa. Tapi kalau kawan tu nak buat benda mungkar, dia tak buat lah. Dia steady. Ada pasien tu dia boleh tahan, ada orang dia tak boleh tahan, kan? Kawan, bila kawan tu nak buat mungkar, dia tinggal. Ada pasien tu, ada yang dia cengih. Apa ni buat ni? Tak boleh, hak nu tak boleh. Macam-macam lah, kan? Macam-macam lah kaedah keadaan. Sebab orang ni masing-masing. Ada orang yang pasien Abu Bakar, ada orang yang pasien Umar, ada orang yang pasien Uthman, ada orang yang pasien Ali. Dan keempat-empat khulafa ar-rasyidin ni Nabi SAW suruh turut. Nabi SAW suruh turut. Kita tengok penegasan Abu Bakar pun bukan kita kata dia lembut sebarangan, dia tegas. Kita tengok apabila memerangi orang murtad, dia tegas. Apabila memerangi orang yang tak mau bayar zakat, dia tegas. Orang lain semua tak mau. Apabila nak meneruskan tentera Usamah bin Zaid, dia bertegas seorang dia. Walaupun sahabat-sahabat besar yang lain kata kan, kalau okey tak apalah nak teruskan tentera Usamah, okey atas dasar Nabi dah buat, aku tak mau tinggalkan benda tu, dan Nabi dah nak buat dah, aku tak berani nak undurkan balik tentera tu, buat. Tapi lantiklah orang lain. Usamah tu baru 15-16 tahun, kan? Usamah tu kecil lagi, baru Muhammad 15 tahun, kecil lagi. Bagilah hak yang tertua ni. Apa kata Abu Bakar? Dia tegas. Dia kata aku tak akan tukar benda yang Nabi. Dan Nabi dah buat. Maknanya Nabi dia tak akan buat kecuali apa yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi keimanan seseorang itu menyebabkan orang tu dia tak akan meninggalkan, tak akan pilih yang lain. Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh, tidak wajar bagi orang mukmin lelaki atau perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, dia nak buat pilihan yang lain, tak boleh. Tak boleh. Atas dasar itulah keimanan yang dibina oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat tadi ni menyebabkan mereka tak berani usik agama yang telah Rasulullah SAW bawa kepada kita. Tuan-tuan, macam itulah juga kita ni makna kita mari mengaji ni bukan seronok nak baca Quran saja. Kita mengaji sebenarnya part yang paling penting sekali bukan baca Quran, tajwid apa semua tu. Part yang paling penting ialah memahami isi kandungan Al-Quran itu part yang paling penting. Tapi ramai orang tak suka tang tu. Pasal apa? Tang tu susah lagi aku nak kenang. Tang tu susah lagi aku nak jemu. Sebenarnya tang tu yang paling. Allah kata apa? Afala yatadabbaruna al-Quran. Tadabbur. Am ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah mereka itu tadabbur, memahami, memerhati, melihat, menilai. Faham betul-betul Al-Quran, tak fahamkah Al-Quran, ataupun hati mereka sudah terkunci, tak boleh nak terima. Kalau hati sudah tertutup, jadi apa? Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Na'udzubillah. Kita takut sampai satu peringkat pok-pok Quraisy, musyrikin, hari-hari duk tengok Nabi, hari-hari duk tengok Nabi terima wahyu, hari-hari tengok Nabi SAW, tetapi mereka tetap tidak boleh terima. Payahlah kalau sampai peringkat tu. Payahlah sampai peringkat tu. Sebab tu Allah kata wadzakir. Beri peringatan. Bahkan Allah mewajibkan kepada ketua-ketua keluarga untuk mendengar nasihat pada setiap hari Jumaat. Sekurang-kurangnya sekali. Namun begitu, dalam duk dengar nasihat, dalam duk dengar ni semua, Allah kata siapa yang Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia, Allah Ta'ala lapangkan dada dia untuk menerima. Yasrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala buka hatinya untuk menerima
Islam. Jadi lapang. Dia bosan dengar, ya tengok Allah Taala sebut di dalam ayat yang lain, Allah kata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan bertambah iman. Adapun orang-orang kafir, orang munafik, dia kata di dalam Al-Quran kata ayyukum zadathu imana. Siapa dia hampa di kalangan hampa ni yang bertambah iman ya, dia buat pemain. Ada orang di kalangan hampa yang dengar Quran ni bertambah iman ya, dia buat pemain. Itu perkataan yang yang diucapkan oleh orang munafik, orang Quraisy, orang Mekah apabila dengar Nabi baca Al-Quran. Dia kata ada orang di kalangan hampa ni yang bertambah iman, dia jejek. Dia buat main-main. Adapun Allah kata adapun orang-orang beriman maka bertambah kepada mereka tu keimanan. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang musyrikin, maka bertambah rijsun ila rijsin. Bertambahlah kekejian demi kekejian. Mereka tidak melihat Islam melainkan pada pandangan mata yang hina. Ini orang musyrikin, orang kafir. Mereka tidak melihat Islam melainkan dengan mata kehinaan. Sebab tu dia boleh kata orang yang beriman dengan Nabi itu orang sufaha. Anu'minu kama amanas sufaha. Layakkah kami beriman seperti mana orang bodoh ni beriman? Allah kata apa? Ala innahum humus sufaha. Mereka itulah orang yang bodoh. No? Jadi kita nak kena Allahu Akbar. Saya pagi tadi bila tengok sampai ayat ni, aku nak kata apa hari ni? Aku nak habaq apa kat depa ni? Ayat ni berat. Ayat yang memisahkan ahli syurga dengan ahli neraka. Orang yang mendapat hidayah dengan orang yang tidak mendapat hidayah. Ni ayat ni berat. Tapi bagi kita biasa ya kita nampak. Cuba tengok part yang kedua. Wa man yurid an yudillahu. Siapa-siapa yang Allah Taala nak sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyiqa. Maka Allah Taala akan jadikan dadanya, hatinya sempit. Tak boleh nak terima. Tak boleh nak terima. Haraj. Berasa susah, berasa berat. Macam orang yang susah nak terima nasihat tu. Anak-anak yang degil, dia tak mau dengar. Bila mak dia, ayah dia nak tegur dia, dia buat macam-macam. Mau orang kalau ni, orang kalau ni, dia tak nampak dah ibu dia sebagai ibu, bapaknya sebagai bapak. Ibunya yang melahirkannya dalam kesusahan, dalam kesukaran, dia tak nampak dah. Bapaknya membesarkannya dalam kesusahan, dia tak nampak dah. Sebab apa? Penolakan dalaman. Dalam dia tak boleh terima. Dia duduk rasa dia betul. Tak betul pun betul. Campur pula maya dengan hak duduk hasut dia tu. Hak duduk hasut dia tu. Hak hasut tu dari kalangan jin dan manusia. Kawan-kawan dia duduk hasut dia. Kan? Antrai ya. Antrai ya. Dia kata antrai ya. Hang tak mau tak apa antrai ya. Ketrai. Janam. Ketrai. Allah buat bandingan ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia mendaki, semacam dia mendaki ke langit. Sukarlah naik ke langit. Kan? Turun bukit senang. Baman kata ada 3-4 benda yang sonok. Kan? Makan free. Kayuh gerak lajak gon. Dia tak ada hari ni. Tuan Haji Osman. Dia kata orang belanja kita makan free. Kan? Kayuh gerak lajak gon. Kayuh gerak apa tak keduh kayuh lah. Kan? Tapi yang ni orang yang tak mau menerima nasihat, orang yang tak mau terima Islam, orang tak mau terima kebenaran, seolah-olah dia jadi sukar untuk menerima tu macam dia. Tak boleh menyewa naik ke langit. Bukan kita langit naik bukit, naik gunung, tak larat dah. Kan?
Allahu Akbar. Kemarin siapa dia Umar? Haji Gani. Masuk dalam grup kita tu. Orang naik bukit ni. Kan? Ada tak? Tengok tak? Naik bukit. Bukit ni tu. Allahu Akbar. Entah macam-macam. Allahu Akbar. Ni. Ar-rijs. Kadzalika macam itulah. Yaj'alullahu ar-rijsa. Allah Ta'ala berikan siksa. Kehinaan. Alal ladzina la yu'minun. Ke atas orang yang tak beriman. Kita ada ayat yang saya baca tadi ni. Allah kata, adapun orang beriman akan bertambahlah iman. Adapun orang yang tidak beriman akan bertambah fazadathu rijsun ila rijsin, akan bertambahlah siksa kepada siksa. Dia berasa susah, dia berasa sukar lagi. Dia berasa payah lagi. Lagi dilarang, lagi dia pulun. Lagi dia larang, lagi dia pulun. Last sekali akan timbullah perasaan benci kepada orang yang beri peringatan kepada dia. Berat. Ya, sepatutnya bila orang beri nasihat, orang beri teguran kepada kita, sepatutnya kita kena semakin hampir kepada orang tu. Supaya kita dapat lagi. Kita dapat lagi. Tuan-tuan dan puan, sukar tuan-tuan nak masuk syurga. Bukan senang. Masuk syurga ni bukan masuk dalam pekanat hari Sabtu. Masuk pekanat hari Sabtu senang ya. Mari tak banyak dah. Kita pekat nak masuk senang ya. Kan? Duit pun senang ya terbit. Kan? Tapi kalau orang abang kata kita nak ni kitab kita habis dah ni, kita nak pakai kitab baru. Kita sukar. Kan? Tu pun kita duk pemudahkan ke orang. Bagi mudah Ambil, tak ada masalah. Yang penting hampa nak mengaji, yang penting hampa nak faham, yang pentingnya aku boleh tumpang hampa apabila hampa mengaji, hampa faham, hampa buat. Tapi berapa orang yang dadanya terbuka, hatinya lapang. Kan? Daripada orang yang dadanya tertutup, hatinya tertutup. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, kita tak payah tengok orang lain, kita tengok kepada diri kita sendiri. Tengok kepada diri kita sendiri. Ni Allah buat ibarat ni. Ibarat yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat besar ni. Kan? Sangat besar ni mana ni. Kita ulang balik. Allah kata, siapa yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada dia, Allah pemudah kat dia terima. Allah pemudah ya. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala tak mau bagi hidayah kepada dia, dia ketat dada. Nyawa tak lepas. Tak boleh terima. Aku nak duduk lagu aku. Allah kata, Nabi SAW kata, "Man syazza finnar." Sahabat Nabi bila dengar Nabi kata ni, teriak bergelupuk. Kita tak faham. Nabi kata, "Wa man syazza finnar." Siapa yang menyelisih, siapa yang melencong, siapa yang menyeleweng, syazza finnar, maka dia menyeleweng ke dalam neraka. Agama yang Nabi bawa ni betul macam tu. Siapa yang lari jatuh. Allah kata dalam Ali Imran, "Wa kuntum ala syafa hufratin minar." Kamu sudah dekat dengan jurang neraka. Kamu sudah dekat dengan jurang neraka. Hei manusia, kamu dulu zaman jahiliyah Allah Ta'ala hantarkan Rasul, dan kamu tu dah nak masuk neraka. Fa'anqadhakum minha. Lalu Allah selamatkan kamu. Dengan apa? Dengan Islam, dengan iman. Dengan Islam, dengan iman tu kita selamat. Tuan-tuan, kita tak akan faham selagi kita tak rasa. Macam orang-orang lah ni, dia dapat tanah mudah dia jual. Tak macam orang tetua dulu-dulu, dia nak dapat susah, dia kena berperang dengan harimau nak buka tanah tu, nak kena menebah, nak kena menerang dengan rimau, dengan gajah apa. Dia pun tak rasa kesukaran. Dia perang dengan kawan-kawan lagi. Kan? Perang dengan pejabat tanah lagi. Nak pergi sukat tu, nak dapat geran tu,
Boleh ke anak cucu? Cuai gitu Pasal apa? Dia pun dapat dengan mudah. Sahabat-sahabat Nabi dulu, dia dapat Islam dengan susah. Kita dengar cerita Bilal, kita dengar cerita Sumayyah, kita dengar cerita Yasir, kita dengar cerita sahabat-sahabat Nabi yang diusir. Sehingga terpaksa lari ke Habsyah sana. Habsyah tu bukan macam Kuala Lumpur, bukan macam Pekan Kangak tu. Habsyah tu adalah kalau dia nak pergi situ kena melalui padang pasir. Bukan naik train, bukan naik bus express, bukan naik Grab. Jalan kat tengah padang pasir. Jalan pula bukan dan buat persiapan. Pergi macam tu ya. Nak lari daripada kejahatan orang yang nak cabut Islam daripada mereka. Dia pun lari. Bukan lari pergi nak cari tanah di sana. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah kata okey boleh balik. Balik mari kena pula. Rasulullah kata kena keluar pula. Keluarlah pula. Dengar kata Nabi pindah ke Madinah. Kan? Nabi kita boleh balik mari Madinah. Kita ada tempat barulah mari. Awak bila pergi ke Madinah tu dia boleh duduk senang-senang. Boleh duduk senang-senang ke? Tak. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Sampai di Madinah 2-3 tahun lepas pada tu tak ada nak tenang, barulah pacak kayu nak buat rumah. Turun ayat kutiba alaikumul qital. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Perang ni seronok ke? Allah kata wa huwa kurhul lakum. Dia adalah satu benda yang sangat kamu tak suka. Perang. Bukan macam kita duk perang dengan orang pasal duk berebut martabak. Tu pun susah dah. Nah kan? Bukan kita duk perang dengan orang duk beratok nak beli berani gam. Ni perang yang akan menyebabkan kematian. Yang menghilangkan harta benda. Yang menjadikan seorang perempuan itu janda, yang menjadikan anak itu yatim. Bukan satu benda yang mudah. Adapun kita, mak kita beranak terbit. Lagu mana nak jadi Islam jemaah? Pi report di balai. Polis tu tanya. Tak tanya orang tang agama tu. Dia tulis apa mangga? Islam. Islam mana kita? Bila besar mari mayang pun tak tahu. Tak tahu. Majik pun tak tahu. Berapa ramai orang Islam yang tak tahu nak semayang ni. Ni kita duduk semayang kita tak puasa lah. Ramai yang tak tahu nak semayang, ramai yang tak tahu nak mengucap. Ni orang Islam kita. Tengok dalam keadaan Muslim, Islam. Tapi suruh mengucapnya. Oh sorry. Berlulung lidah nak mengucap kena. Tak boleh. Kita alhamdulillah ke alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Walau dalam meraba-meraba kita sampai. Ya mat. Syukur banyak-banyak. Cuma sikit je kita minta supaya Allah Ta'ala beri pada istiqamah, penerusan dalam kebenaran, dalam mencari kebenaran. Dia bukan nanti dapat dah. Kalau kita nak pergi pun dah dikira. Tak ingat orang yang bunuh orang 99, lah kali dia bunuh seorang dia jadi 100. Tak ingat hadis Bukhari itu bukan hadis melawak-melawak, hadis riwayat Imam Bukhari. No? Laki Allah bantu dia, Allah tolong dia. Syarat dia nak tobat, nak bagi terima tobat dia tadi ni, 100 orang dia bunuh, kena berjalan menuju ke tempat yang baik. Dia berjalan lepas sikit je. Ada riwayat kata dia tak ada lepas.
Dia tak ada lepas lagi sempadan nak pergi ke tempat yang baik tu. Lalu datang satu malaikat. Malaikat Allah Ta'ala utuskan satu malaikat jadi hakim di antara dua malaikat yang nak ambil roh orang jahat, roh orang baik duk keli. Bakat duk berebut. Tengok sampai tu. Sampai tu bakat duk berebut. Malaikat yang cabut nyawa orang baik, malaikat yang cabut nyawa orang jahat duk berebut. Hei hakku. Malaikat ni kata, "Dak, dia ni jahat." Malaikat baik kata, "Dak, dia bertobat dah." Berkeli dua orang. Sampai malaikat berkeli. Allahu Akbar. Allah Ta'ala hantar satu malaikat. Ni hadis Bukhari. Allah Ta'ala hantar satu malaikat. Allah kata, "Lah ni jadi hang pi ukok." Mula daripada tempat dia mari, hang pi ukok, mula tempat dia nak pi. Pakat pi, malaikat ni heret. Ni malaikat ni bagi syafaat, dia heret pi, bagi berat belah tempat yang dia nak pi. Ukok-ukok belah kau ni. Dekat kepada tempat yang baik, jauh daripada tempat yang mainan siapa ni? Mainan siapa jemaah? Mainan Allah. Lepas tu kita tak boleh jauh daripada Allah. Tak boleh jauh. Yang kita duk buat ni alhamdulillah, cuma kita minta apa dah? Konsisten, istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang mengatakan mereka beriman kemudian istiqamah. Istiqamah tu penting. Kalau orang tu dia beriman kemudian dia berhenti tak beriman, neraka. Kalau dia baik terang mana pun, dekat nak mati, kalih, neraka. Bukan satu benda yang senang. Orang tak mengaji duduk dalam tu. Orang yang mengaji pun ada yang terkalih. Pasal apa? Allah tak bagi. Allah tak izin. Bukan Allah zalim. Kita tengok dia mengaji, tapi dalaman dia tak jernih. Bila dalaman tak jernih malah ikhlas tak ada. Siapa dia yang duk kacau dia? Iblis duk kacau dia. Sebab ini perjanjian di antara Allah dengan iblis. Sesungguhnya hamba aku kamu boleh kacau mereka kecuali orang yang ikhlas. Berapa ayat dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut macam tu. Semua manusia hamba aku ni kamu boleh kacau kecuali hamba aku yang ikhlas. Itu kita selalu duk sebut syarat amalan itu dijadi amal soleh mesti kena ada dua. Yang pertama apa dia? Ikhlas. Yang kedua kena ittiba'. Sama dengan apa yang Nabi buat. Kalau tidak, tak ada. Tapi semua ni dapat melalui apa? Petunjuk daripada Allah. Lepas itu kita kena minta. Allah sebut, siapa yang Allah nak bagi hidayah ke dia, Allah bagi dia mudah. Siapa yang Allah Ta'ala tak mau bagi, dia jadi sempit, dia jadi payah nak terima. Orang tegur dia nak bagi jadi elok, dia nak nampak kawan tu dengki ke dia, kenak ke dia, dia pun lari, tak mau masuk dekat dengan kawan tu. Jadi jam. Kita kena faham elok. Keadaan tu kita kena faham elok. Jangan kita orang kata apa, tutup peluang kita. Kadang-kadang Allah dah buka peluang kepada kita, kita mari masjid, tapi tujuan kita pesongkan. Jangan. Macam kita mari mengaji ni bukan sekat seronok dah. Kalau kita mengaji berapa kali lah saya duk tegah di sini, kalau kita mengaji sekadar kita rasa seronok segat, tak boleh. Dan sebenarnya keseronokan itu kita tak perlu minta, tak perlu cari. Maknanya Allah yang akan bagi, dia mari sendiri. Osman keseronokan dia ialah berbelanja pada jalan Allah sehingga habis harta dia. Keseronokan Allah bagi ke dia. Dan nak buat lagu mana? Ada orang yang dia tak ada keseronokan. Asyihatan alal khair. Syihah. Dia bagi, Allah bagi kepada dia keseronokan berbelanja, keseronokan beribadah. Beribadat kepada Allah ni dia tak ingat apa dah. Dia duk beribadat kepada Allah. Keseronokan Allah bagi kepada dia. Sebab apa? Hati dia betul. Jiwa dia betul dengan Allah. Dapatlah.
Saya besar kawan saya, jumpa kawan saya. Dia ni sangat suka baca, sangat suka membaca. Tak boleh tengok buku nak beli. Ada seorang kawan dia. Allah bagi ke dia Allah sekali. Allah bagi dia. Dia tunjuk kat saya, dia beli satu buku. Ni kawan saya, tak mahu sebut. Dia tunjuk saya satu buku. Dia kata, oh Ustaz jam Ustaz ke? Apa? Nak tanya sikit kata. Tanya. Ni, saya beli buku ni tadi. Awak mari dah. Mari kita tengok. 77 amalan yang menyelesihi sunnah. Dia kata, hak kita nak buat, dia kata. Dia kata nak buat ke dah? Mari kita sembang tengok. Dia tunjuk. Betul buku tu kata, saya kata. Sebab apa saya kata betul? Sebab ada nas. Betul dia kata. Dia baca sampai habis, tak apa. Saya kata ke dia, hei hamba Allah, hakmu tunjuk ke aku 77. Ni aku nak ambil kamu. Saya ambil pula buku saya. 474 amalan-amalan yang menyelisihi sunnah. Dia kata banyak lagi. Hak dia 77 ya, hak kita bagi ke dia 474. Bagi ke dia. Kawan nak dia kata. Dia pun ambil. Balik ke dia baca. Tu dia mari gau pala. Mari esok gau pala. Tu dia kata. Salihin ingat kaedah tu pada. Urusan amal ibadah ni pada. Kita buat yang disuruh. Dalam kehidupan kita ni, kita tak buat yang dilarang. Hak mana yang dilarang, kita jangan buat. Makanan yang dilarang, kita jangan makan. Pakaian yang dilarang, jangan makan. Yang lain pada tu, tak ada masalah. Kan? Nak pakai skirt tak apa. Orang perempuan nak pakai skirt tak apa. Tapi syarat dia skirt itu mesti menutup aurat. Skirt tak apa nama. Boleh. Tak apa. Pakai tapi syarat dia menutup aurat. Fashion pakaian itu Allah bagi kebebasan. Nak pakai tak apa. Kita baju fashion apa ni? Ni skirt. Skirt muslimah. Tapi menutup aurat. Pakai kat dalam rumah. Dah ni skirt apa nak pakai pergi pasar malam tak apa. Tapi menutup aurat. Tidak menampakkan aurat. Tak apa. Kacau. Fashion baru pula. Nak bubuh nama apa? Nama tak nama pun. Kan? Ni kita duk mari mayang ni. Bukan wajib pakai jubah. Tak wajib. Pakai seluar tak apa. Tapi seluar itu tidak menampakkan aurat. Kalau pakai jubah, jarang, terang tantang. Ngerti tak terang tantang? Kan? Boleh i'rab habis. Kan? Tak boleh, haram. Tu kena faham elok. Tu kena faham elok. Kan? Ada orang dia pengukuran dia elok. Kan elok benda ni. Para sahabat dah beri amaran dah. Kan? Siapa yang melihat Imam Syafi'i sendiri, kalau boleh tengok dalam Ar-Risalah, dia kata apa? Man istahsana fahuwa syari'. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man istahsana fahuwa syari'. Sesiapa yang melihat sesuatu amalan itu elok tapi Nabi tak pernah pun tunjuk, fahuwa syari', seolah-olah dia itu Tuhan. Syari', syari' itu apa? Yang mentasyri'kan. Siapa dia yang mentasyri'kan? Allah. Am lahum syuraka'un syara'u lahu min ad-din ma lam ya'zan bihillah, kata Allah. Adakah bagi mereka itu orang-orang lain yang mensyariatkan kepada mereka yang Allah tak izinkan? Juga elok. Itu kita tegaskan bahawa syarat amal itu soleh mesti kena dua, kena faham elok. Yang pertamanya ada contoh daripada Nabi, yang pertamanya ikhlas, yang keduanya ada contoh daripada Nabi, ittiba'. Kena faham elok. Allahu akbar wa hadha siratu rabbika mustaqima. Ni yang hada ini, ni yang Nabi kamu, Rasul kamu duk tunjuk, yang Allah Ta'ala turun kepada Rasul kamu, siratu rabbika mustaqim. Itulah jalan Tuhan kamu yang lurus. Sebab itu kalau tengok dalam hadis Bukhari, Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan garisan yang lurus, kemudian menggariskan garisan-garisan kiri kanan. Hadis ini ya Allah, saya tengok tu saya tidur atas hadis tu. Hadis Bukhari.
Khatam Nabi SAW khatam duk mengapai hadis tu lah sampai boleh panjang hadis tu, tapi alhamdulillah Allah bagi. Khatam Nabi SAW khatam mustaqiman thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi thumma tala qawluhu ta'ala anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Baik Salihin Muhammad, hadis tu hadis Bukhari. Nabi SAW menggariskan garisan yang lurus. Ada satu riwayat dalam Bukhari itu ada rajah dalam Fathul Bari. Dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Asqalani, yang kita baca kitab dia malam-malam Jumaat tu. Imam Ibn Hajar Asqalani dia syarah, dia menghuraikan hadis-hadis Imam Bukhari dalam satu kitab nama dia Fathul Bari. Dia buat gambar rajah siap. Nabi SAW di padang pasir, dia ambil satu ranting kayu, dia garisan yang lurus. Kemudian dia menggariskan garisan-garisan yang kecil di kiri kanan garisan tersebut. Dalam Fathul Bari itu ada banyak rajah. Ada riwayat kata macam ni rajah dia, ada riwayat kata rajah macam ni. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, ini adalah jalanku yang lurus. Nabi ambil ranting tadi, dia kata dia tunjuk. Ini adalah jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu ikut tu ya. Jangan kamu ikut jalan-jalan ni. Kalau ikut jalan-jalan ni, kamu akan terpisah daripada jalan Allah. Ikut jalan ni, jalan yang betul, jalan agama ni betul. Tak ada duk kona-kona, tak ada duk miring-miring, tak ada duk baring-baring, tak ada duk lep-lep, tak ada lep, terus straight. Ikut, fattabi'u. Allah kata di sini, kita duk minta maya tiap-tiap kali sembahyang, kita minta apa dah? Ihdina siratal mustaqim. Tunjuklah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang betul. Letih kalau kita nak pergi Kelantan. Pasal apa? Banyaknya kona. Tambah dulu ingat dah waktu kita pergi ke apa nama? Rambung apa? Nak pergi ke Ulu, Penggalan Hulu kan? 99 kona. Lah ni kita pergi ke belah apa nama Kuala Pegang, kita keluar ke apa hak yang banjir, kena banjir pun ni Kuala Ustaz Man, Kuala Yayasan Khairiah Baling, Kupang pergi ke Kupang, temu ke apa nama Tiak tu, kampung Tiak, terus ke Gerik, jalan belakang straight. Tu pun ada juga sikit-sikit lagi. Kalau boleh apa dah, kita duduk lagu tu, lepas steering sampai Kelantan. Ni Allah bagi dah jalan kita menuju ke dia ni, jalan yang betul. Nak kona lagi, kona apa benda? Saya tarik, orang putih orang panggil straight. Waya dan ada dia panggil road, R-O-A-D, road. Ada dia panggil straight. Boleh ke orang Melayu street? Street, P street. Makna betul lah tu. Kan? P street. Tak singgah rumah aku dia P street. Mana P street? P betul. Semua orang nak street. Tapi mari tak agama ni nak kona ni buat apa? Dah kau nak mari masjid duk parti talai tak ke jam. Kan? Allahu akbar. Hadza siratu rabbika mustaqiman. Ini adalah jalan Rabbik, Tuhan kamu. Allahu akbar. Hai Muhammad, mustaqima, yang lurus. Qad fassalna, apa kali dia ulang dah ya Allah ya Tuhanku. Qad fassalna ni berapa kali dah Allah sebut. Kami dah terang kat hampa. Qad fassalna berapa kali saya kata orang ni hak dok rajin mengaji ni, apa nama ni, dia lama-lama dia reti Arab. Berapa kali dah jumpa ni. Tapi slow kila mangah, hoi getah tu tak apa dah kerak dia kurang sikit dah. Getah gam tu dia kurang sikit dah, dia slow sikitlah. Ulang banyak kali boleh lah Pak Ji Sabri. Tapi kena ulang insya-Allah boleh kan? Dulu kita tak tahu nak pi Pening. Tapi duk kerak pi sangat, jangan kerak sangat raya. Duk kerak pi lama-lama pejam mata sampai. Kan? Kita tak apa reti kan?
Saya duduk di Perlis ni, orang Perlis pun bila saya dia habaq tempat saya habaq ni kata, tahu nak kata orang Perlis bukanlah orang kita. Tok Pulau lah, Serdang lah, mana apa nama tu, Padang Melangit semua kita tahu dok kerja MP ni. Kan? Pasal kita dok melazimi. Baca Quran ni kalau kita dok rajin baca lama-lama boleh agak kita jangan bosan. Jangan bosan. Kalau cemuih semayang baru, kalau kita duduk semayang dia jadi ringan kan. Kalau kita sekala dia jadi malas sagilah. Ni macam jemaah ni, Cik Mat, kita sayang nak tinggal jemaah pasal kita duk asyik dia. Ya noh, alhamdulillah kan. Allahu akbar. Qad fassalna al-ayat. Kami dah terang, kami dah jelaskan. Kami dah habaq dah. Tapi liqaumin yadhakkaru, bagi orang yang ingatlah. Ustaz kata banyak kali dah jumpa, tak ingat tu. Mana kita tak tahu. Berapa kali dah Allah habaq ni? Ya ke? Tanya kita pula, ya ke? Ya, banyak kali dah. Tu duk kira hak lama, hak kemarin pun dah jadalah mana dia betul ke. Dah terlupa dah hak kemarin pun. Kan? Hak kemarin ni ingat lagi. Ingatlah sikit-sikit. Tapi kalau cara saya habaq balik keluar dia boleh tak? Nampak boleh lah. Tu kita kena bagi peringatan tadi. Kena bagi peringatan. Allahu akbar. Ni dia ni. Hak yang kita duk bicara tadi lagi. Dari tadi ya Allah. Hak kita duk bicara, yang kita lama sangat duk bicara tu ayat pertama tadi panjang sangat. Pasal apa? Kita tengok Allah kata apa? Last sekali Allah kata apa? Lahum darussalamu 'inda rabbihim. Bagi mereka itu, orang yang dapat petunjuk tadi ni. Darussalam. Apa? Negeri yang sejahtera. Apa dia? Syurga. Tak ada lah negeri yang lebih sejahtera daripada kan? Dunia ni buah Darussalam Brunei. Macam Mel Brunei tu. Abang Ipak saya duduk sana, pensyarah universiti. Dia kata kalau nak makan nak kena pergi KK, Kota Kinabalu. Pasal apa? Mahal. Bukan mahal tak, mahal. Kita tak tahulah Kak, kita duk pusing kat Bukit Cabang ya. Habis sangat kita nak makan mana? Tuan Haji Murad depan MRSM. Roti canai terbaik Pak Haji Sobri kata. Gitulah. Dia tak tahu datang lain. Nak mahal tahu mana sangat. Ke belah ni mahal orang tak masuk kedai. Duk buat belagak kan, jual mahal kan. Baik pak dia, Dr. Fakhruddin. Jumpa dia tanya, sonok duk Brunei, sonok apa dia kata? Tak jumpa orang. Kedai makan tak ada. Wallah, di universiti tu tak ada kafe. Tak ada di universiti tempat dia mengajar tu. Kan? Tak ada kafe. Pasal apa? Kalau buka pun tak ada orang makan. Orang buat bukai. Cemuh dah tu. Tak larat duk dah. Mula dia kata sonok boleh dapat Brunei. Dua orang ni apa? Nak usah nikah habis semua dah. Tak mahu turut lah. Dia pun ada komitmen, ada kerja. Dua orang tu. Mu tengok aku tengok mu. Ku tengok mu tengok aku. Cemuh. Ni, pokok kayu tak ada, pokok semen ni. Nikmat lah. Ingat, Allah ulang 33 kali dalam surah Ar-Rahman, nikmat mana lagi yang kamu nak kufur, yang kamu nak kira. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 33 kali Allah ulang. Balik pergi kelebek sendirilah surah Ar-Rahman. Allah cerita macam-macam tu. Nikmat yang mana lagi hampa nak dusta? Tak ada dah. Buta mata tak nampak. Ibu buh cermin masuk nampak balik. Ya Allah, ya Tuhanku. Nak lagu mana lagi kita ni? Nak lagu mana lagi? Segala nikmat. Kita dengar Darul Aman clear.
Tahu bunyi Penang clear. Sagi bunyi pula Lumut clear. Sagi bunyi pula Nilai clear. Amoi ya Allah ya Tuhan, aku nak tahu mana lagi. Kalau kita dulu kalau tinggal kampung kita kan tak tahulah apa kejadian. Tapi lah ni tak ada nak jadi ke habaq tak dah. Kan? Pokok dekat ke apa nama kampung apa dalam, alok dalam tu nak terbalik, tak terbalik lagi. Habaq saya dah. Nak terbalik. La ilaha illallah. Lang geruk kampung tu. Riuh. Tak ada nak terbalik lagi habaq dah. Pasal apa? Dia nak jadi orang yang mula-mula tahu. Lalah kali benar tak betul pun dia habaq kat dalam tu. Lahum darussalam, bagi mereka itu negeri yang sejahtera, syurga. Di mana duduk tu negeri sejahtera tu? Inda rabbihim, di sisi Allah. Maknanya bila kita duduk dekat orang kaya ni, laguna selesa lah sikit. Kalau kita duduk dekat orang miskin, selesa juga. Selesa apa? Selesa poket kita lah, jadi kosong. Selesa. Cerita dari itu ni duduk dengan Tuhan ni, duduk dengan Allah Ta'ala. Baik tu bila orang ahli syurga ni, dia bukan kata dia nak minta lagi, tak ada nak terbit. Niat di hati Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu isi hati kita. Baru niat dia nak makan buah anggur gedegang. Oi mari. Pasal apa? Dekat dengan Allah. Kita duduk jauh dengan Allah Ta'ala apa kita niat dah bagi dah. Allah bagi dah. Ni dekat-dekat dengan Allah. Allahu akbar, tak tahu lah abang dia ni nak dah boleh makan kedak hak mutanan tu. Kan? Usaha kita tu. Ni Allah sediakan siap dah. Tak ada nak tanam apa, tak ada nak buat apa, baru duk niat nak makan. Nak makan mosang king. Timbul. Kan? La ilaha illallah. Tu, tengok tu. Wa huwa waliyuhum, Allah tu penjaga mereka. Siapa dia berani kacau? Dunia ni hak siapa? Bumi ni hak siapa? Segala kejadian makhluk ni hak siapa? Kalau Allah jadi pelindung, siapa dia boleh kacau? Tak boleh. Faham elok-elok. So itu para sahabat ni depa jadi nak masuk rapat dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal Allah tu pelindung, Allah penjaga. Tapi kita ni tak berhenti. Mana dia? Mana dia? Pasal kita tak pernah dapat benda tu. Sahabat-sahabat ni dia tengok mukjizat Nabi. Abu Bakar tu dia tengok Suraqah terbenam kaki kuda Suraqah tu bila nak tangkap Nabi. Dia tengok, sebab itu iman dia kuat, tak ada siapa boleh lawan. Dia duduk dengan Nabi. Dia nampak segala-gala. Kita ni tak nampak. Ya Allah, ya Allah, bukalah pintu hati kami ya Allah, bagi nampak kebenaran itu sebagai kebenaran. Doa. Kalau dia tak bagi, halau medai. Halau. Kalau dia bagi, hak payah pun. Kita duk baca ayat Umay yattaqillah tu, baca tepek dinding lagi. Buah bunga pula. Bukan nak jadi apa. Yang nak jadi apa dah? Keyakinan kita kepada Allah. Sebab Nabi kata at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi kepada dia jalan penyelesaian kepada masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah bagi rezeki kepada dia tanpa dia sangka. Betina saya kata, kita tak tanam ke harum manis? Nak tanam bawah harum manis keliling kita? Kita tanam durian. Saya dia mau tak tanam durian. Mari musim harum manis, Allah Ta'ala petik hati depa, harum manis sampai ke kita. Allah petik hati depa ya. Kita tak minta, tapi jangan nak minta. Mari harum manis sikit, jangan nak minta malu kau orang. Allah aja petik. Allah petik hati depa sampai ke kita.
Kan? Sampai kita. Nerian tak ada lah kita tanam. Tanam nerian. Muhammad jaga. Elok Muhammad jaga licin batang. Kan? Tak apa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengar cerita Maryam. Maryam mak Nabi Isa. Duduklah bilik makanan sampai ke dia. Nabi Zakaria kata, dapur tak ada. COD pun tak ada kita zaman tu. Tak tahu sampai makanan. Ada COD. COD ni zaman Maryam lagi ada. Siapa dia yang tukang bawanya? Malaikat. Qalat hiya min indillah. Kata Maryam, ini semua datang daripada Allah. COD lah tu. Orang lah ni tiru. Orang lah ni tiru COD tu. Ada di mana tu? Dalam Quran. Sebab tu dalam Quran ni ada belakang mak ngah. Dia cerita kata zaman dulu ada COD. Zaman mana? Zaman Maryam. Zaman Nabi Zakaria dulu ni. COD. Malaikat jadi COD duk bawa. COD tu datang apa ya? Tahu tak erti orang kata COD lah kita. Kan? Penghantaran. Percuma lah tu. Wa huwa waliyuhum, dan Allah Ta'ala itu pelindung. Lindung lagu ni bima kanu ya'malun, hasilan daripada kerja buat depa. Apa dia kerja buat depa? Beriman dengan Allah, bertakwa kepada Allah. Karena depa beriman kepada Allah, karena dia mau bertakwa kepada Allah, dia mau buat apa yang Allah Ta'ala suruh, depa jauhi benda yang Allah larang, maka Allah jadi pembela. Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah pembela orang yang beriman. Walladina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, wali mereka ialah setan. Setan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Quran itu sebagai benda yang mendatangkan keseronokan dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai keseronokan dalam jiwa kami, ya Allah. Jadikanlah dia panduan dan juga sebagai manual dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengecap nikmat yang telah Engkau sediakan bagi orang-orang yang beriman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon syurga dan mohon berlindung daripada kemurkaan-Mu, daripada neraka. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa-siapa nak puasa Asyura, terbaik baginya puasalah sebelumnya. Kalau tak ada sebelumnya, puasalah dengan selepasnya. Mana siapa nak puasa Asyura, kalau dia tak ada puasa hari ni, macam kami pun tak puasa hari ni, kami nak puasa hari Isnin dan Selasa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.